alhamdulillah Maulana Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Kenapa dipanggil Al-Muttalibi? Kerana dia daripada keturunan Quraisy, Muttalib ibni Hashim, Muttalib bin Hashim radhiyallahu taala anhu. Muttalib bin Hashim ke apa? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tidak, Muttalib bin Abdul Manaf kan? Dia adik-beradik dengan Hashim, Muttalib adik-beradik dengan Hashim. Bani Hashim wa Bani Muttalib, kata Nabi SAW, syai'un wahid. Sebab apa? Dalam sirah Rasulullah SAW, ketika Nabi masuk dalam hisar, kita baca semalam hisar apa dia? Pengepungan, orang boikot Nabi SAW, dan kabilah Nabi join untuk apa? Backup Nabi. Sebab orang Arab dulu ada asabiyah qabaliyah, walaupun dia tak masuk Islam lagi, tapi daripada asabiyah qabaliyah. Jadi Banu Hashim confirm lah kabilah Nabi SAW. Banu Muttalib ambil inisiatif join Bani Hashim. Kata Nabi SAW, kerana benda tu Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'un wahid, satu. Maksudnya apa? Apa yang dihukumkan kepada Bani Hashim daripada tak dapat zakat, diharamkan daripada zakat, maka sekali dengan siapa? Bani Muttalib. Itu dipanggil hukum yang kita faham daripada mazhab Syafi'i lah. Baik, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beberapa nilai kita boleh ambil. Yang pertama, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ni orang yang kita kata dalam bidang ta'lim, satu ta'lim ni maknanya pengajaran, di guru, satu ikutan yang terbaik lah. Dia tak, kita kata apa, tak rasa putus asa, tak pernah rasa marah, kecewa dengan anak-anak murid. Itu kita kena belajar. Nanti insyaAllah antum balik ke Malaysia, Indonesia, Singapura semua, kita akan jadi guru, orang yang nak sebarkan. Tak kira lah, walaupun kita kerja-kerjaan, ada masa kita akan ajar agama, ajaran Rasulullah SAW kepada adik-beradik keluarga kita. Maka Imam Syafi'i ada seorang anak murid dia nama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ada imam dia banyak, anak murid dia ramai. Imam Ahmad bin Hanbal, lepas tu imam itu di mana? Di Baghdad kan, di Iraq kan. Lepas tu di sini ada Muzani, ada Rabi' Jizi, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dikatakan Rabi' bin Sulaiman Muradi ni kira yang paling kita panggil lambat lah mengaji. Tu Rabi' ni paling slow sekali. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia ajak ulang banyak kali tak faham juga. Tu dia. Sampai Imam Syafi'i habis kelas, kata Imam Syafi'i, tak apa, hang ikut aku pergi rumah. Tu dia, sampai tahap tu. Itu guru ni bila orang yang ikhlas, dia takkan jemu kalau kita orang bodoh sangat gitu kan, cakap direct terus. Tapi tak, Imam Syafi'i ajak sampai dia faham. Kata apa Imam Syafi'i, law astati an ut'imaka al-ilma la ut'imuk. Kalau aku mampu nak bagi hang makan ilmu, aku bagi hang makan. Macam mana ilmu ni kerja Allah Ta'ala kan. Tu dia, tu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Syekh Usamah, waktu anda dengar kisah ni, Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, anda kenal Syekh Usamah? Tak kenal? Dah kenal terjun bangunan 5. Syekh Usamah dia kata apa? Imam Syafi'i sebenarnya, Imam Rabi' ni dia bukan orang biasa. Kita ingat lembang bodoh tak kan. Dia orang panggil rupanya orang yang ada jenis fikir satu sudut berbeza cara orang lain. Dia bukan tak faham, dia macam dia nak cari apa tak tahu dia dalam cara dia fikir tu. Sebab tu bila Allah Ta'ala buka futuh pada dia, dan faham sebelok dengan apa yang dia nak fikirkan tu, dia antara rawiyah bagi mazhab Asy-Syafi'i. Orang yang dipanggil meriwayatkan ilmu Imam Asy-Syafi'i dan diambil manfaat oleh ashab-ashab selepas daripada beliau. Itu nilai lah kita kena ambil daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa dipanggil Ar-Risalah? Dipanggil Risalah kerana kitab ini asalnya adalah permintaan daripada Abdul Rahman bin Mahdi. Ketika dia masih muda, dia seorang yang dipanggil muhaddis, al-hafidh. Abdul Rahman bin Mahdi ni memang masyhur.
Cuma zaman-zaman dulu ni memang berlaku dipanggil pertelingkahan antara ashabul ra'i dengan ashabul ashabul hadis. Depa ni depa kata apa hak yang geng ahli ra'i kata kepada geng ahli hadis, hampa ni duk tahu baca hadis je, otak tak belakang, gitu cakap gitu. Hak yang geng ahli hadis kata kepada ahli ra'i, hampa duk pakai otak tinggal Nabi SAW. Kasar juga depa, dia gaduh pula sama-sama depa. Maka Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dia terkenal dengan menghimpunkan dua-dua aliran. Dia mengaji daripada aliran ahli hadis, daripada al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, dan dia juga mengaji dengan al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang dipanggil murid bagi Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ada penentuan ahli hadis ni, definisi dia tu adakah ahli hadis ni orang ikut hadis, ahli ra'i orang ikut kias, adakah maksudnya ahli hadis tak pakai kias? Itu sebenarnya penentuan nak memahami makna istilah dan label tu masih lagi khilaf di sisi para ulama dan para pengkaji. Hakikatnya ahli hadis pun ada guna kias, ahli ra'i pun guna hadis, tapi tak tahu pasal apa jadi waktu tu dia punya konflik yang dahsyat berlaku. Dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ketika tu Abdurrahman bin Mahdi pening, awak jadi tak habis-habis, dia minta pada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i tolong beritahu pada kami hampa macam mana istimbat tu, gitu. Macam mana nak ketahui nasah mansuh, macam mana nak bincang berkenaan dengan am khas, mutlak muqayyad dan sebagainya. Tapi dia panggil bayan, waktu tu dipanggil istilah al-bayan. Baik, maka dengan itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengarang kitab risalah menjelaskan, dipanggil manhaj saja, manhaj istinbat, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para mujtahid. Dan selepas tu barulah Abdurrahman bin Mahdi faham. Dia kata rupanya fuqaha, dia kata nahnu ahli hadis ataupun nahnul muhaddisun sayadilah apa dia, umpama macam sayadali farmasi, jual ubat itu. Wal fuqaha atibba, fuqaha ni doktor, depa yang tahu preskripsi tu. Jadi hak yang geng farmasi sedia ubat, tapi hak yang nak tahu tok mana ubat tu kadar berapa, itu apa dia, fuqaha, doktor. Boleh gitu. Jadi orang muhaddis dia cari hadis pun semua, tapi yang tahu hadis ni boleh pakai, hadis ni hukum dia apa, hadis ni am ditaksis oleh hadis yang lain, itu kerja siapa? Itu kerja al-imam para fuqaha. Jadi Imam Syafi'i dia dengan sebab tu digelar sebagai mujaddid. Mujaddid insya-Allah nanti antum nak ajak antum ni luar program lah, di Ruwaq Jawi yang akan buat baca kitab Tariq ila Turas karya Syekh Al-Jumu'ah, mungkin hari Ahad kot, sebelum ada balik hari Ahad tu kita buat di Ruwaq Jawi. insya-Allah kita akan terang makna tajdid. Tajdid ni apa dia? Tajdid ni duk sembang ikut sunnah tu kah? Ada kan gitu. Tajdid dia ada 5 dipanggil paksi utama untuk kalau kita nak jadi mujaddid. Dan antara satunya adalah dipanggil manhajiyah. Dipanggil apa? Manhajiyah ni apa makna manhajiyah? Iaitu meletakkan satu kaedah, kerangka yang menyelesaikan banyak isu dan konflik. Jadi konflik ni apa? Konflik yang berlaku antara ahli hadis dengan ahli ra'i, ashabul ra'i, yang dia tak tahu macam mana sebenarnya nak berbicarakan berkenaan dengan isu hukum hakam dengan hadis Nabi SAW. Letak dia di mana? Barulah Imam Syafi'i bila dia karang kitab risalah tu, dia terang, rupanya ada manhaj untuk kita nak keluarkan hukum, dan hadis sebahagian daripada sumber, dan kemudian daripada hadis tu ada teknik-teknik yang ulama keluarkan untuk kita faham, ataupun teknik-teknik yang ulama ada supaya mereka boleh faham apa hadis tu sebenarnya. Maka ada sebut satu benda benda tu dah ada pada imam-imam sebelum, cuma dikeluarkan oleh Imam Syafi'i saja dalam satu bentuk tulisan. Contoh siapa dia? Ulama tu nama apa anda lupa tau. Dia
dia kata laula rajulan lahalaka Sufyan ke lahalaka apa, anda lupa. Kata kerana dua orang ni nescaya saya ni binasa pening bala. Sebab saya menginjah hadis tak tahu. Hadis ta'arud maknanya canggah antara satu sama lain, pening bala. Jumpa Imam Malik soal lagi dengan Ja'far Shadiq tak silap. Dia kata apa? Khudh haza wa da' anka haza. Dia kata ambil hadis ni, bahak ni, ambil ni ada. Saya benda tu dah ada, cuma tak ada istilah. Rupanya hak ambil itu yang dipanggil mukhassis, benda dah mengkhasaskan umum. Rupanya ambil itu muqayyad, yang tinggal itu mutlak, gitu. Ambil itu nasikh, yang tak ambil itu apa? Mansukh, gitu. Istilah tak ada. Dia yang letak terangkat tu sampai Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kita tabaruk dengan kita baca insya-Allah kitab Ar-Risalah muka surat 7 dalam PDF ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa barakatihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi' bin Sulaiman qala. Kenapa dia kata Rabi' bin Sulaiman ni tadi? Dia rawi Imam ilmu Syafi'i dan dia orang yang meriwayatkan risalah ni. Risalah ni dikatakan risalah ditulis 2 kali, satu di Baghdad, satu di di Mesir, ya. Dan yang ni kitab risalah ni ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir daripada tulisan ni Rabi' bin Sulaiman ni. Tapi tulisan Rabi' bin Sulaiman yang dijumpai daripada makhtutat tu muka surat panjang. Ada depan ni muka surat ni, kalau tuan tengok muka surat 5 ada ni. Ni khat Rabi' ni, nampak? Khat Rabi' ni, madad khat ni. Boleh? Ada khat Rabi'. Jadi jumpa tu lah, tak jumpa boleh. Sebab apa? Kita orang Islam lewat sikit pada muhafazah makhtutat. Dulu orang tak tahu dipanggil nilai makhtutat ulama-ulama ni. Ni Syekh Ahmad Ma'bad cerita dekat kuliah dulu tahun 2011 anda ngaji dulu. Dia kata dulu habis depa ambil makhtutat ni, penjaga makhtutat ni ambil bagi buku buat macam buku tak bernilai. Bawa bungkus tokmiyah, bawa bungkus sandwich. Macam kita bungkus nasi lemak lah kira. La ilaha illallah. Habis gitu. Lepas tu baru dapat kesedaran. Atau sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita penjajahan memang satu benda buruk. Tapi satu benda yang lain, tu ada hikmah dia. Dia bawa pelari kitab-kitab kita semua disimpan di library depa, tapi dijaga dengan elok. Lah kali alhamdulillah kita lah ni nak tahqiq memang kena pergi sana. Di Leiden, Edinburgh, ada kosan-kosan yang simpanan makhtutat yang yang besar di Eropah. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Panjang pula syarah ni bila Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Abdullah, alhamdulillah ada sanad muttasilah dengan Syali pada sanad tasalsul sampai Imam Syafi'i. Bisanadil muttasil ila al-Imam Rabi' bin Sulaiman qala Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas ibni Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaidi ibn Abdi Yazid ibn Hashim ibn Muttalib ibn Abdi Manaf al-Muttalibi ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahi alladhi la yu'adda shukru ni'matin min ni'amihi إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة إلا به وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته
ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بعثه والناس صنفان أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إلى آخر lah. Ini kita baca sikit. Ada terjemah sikit. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit-langit dan bumi dan menjadikan cahaya dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang yang kafir itu dengan Tuhan mereka ya'dilu maknanya memalingkan, melarikan diri. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah yu'adda syukru ni'matin, tidaklah dapat ditunaikan syukur satu nikmat daripada nikmat-nikmatnya melainkan dengan nikmat daripadanya. Maknanya apa? Kita takkan mampu untuk nak mensyukuri nikmat melainkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nikmat tu pun kita bahajak bersyukur juga. Tu dia. Lepas tu syukur tu sebenarnya nikmat doa kena bahajak bersyukur pula. Dia panggil apa? Tak berkesudahan. Maknanya apa? Kita tak boleh berhenti daripada apa? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Tujibu ala muaddi madi ni'amihi bi adaiha, yang mewajibkan ke atas yang melaksanakan nikmat terdahulu dengan pelaksanaan itu nikmat yang baharu, wajib ke atasnya syukurnya dengannya lagi. Wajib untuk syukur dan berterusan. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi sekadar itu saja kita boleh baca sikit di sini daripada kitab Risalah Imam Syafi'i.